Okey, Assalamualaikum. Okey, kita sambung untuk soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9, kalau kita lihat, dia adalah bongkah berbentuk silinder. Apabila berbentuk silinder, okey, elemen yang perlu ada dalam bongkah silinder adalah kelim. Ini wajib wajib. Semua bongkah untuk lukisan pengorakan mesti ada kelim. Kedua, garisan bentangan. Okey, garisan bentangan ni dia ada untuk dua bongkah sahaja, iaitu prisma seperti soalan nombor 8 dan juga silinder. Dua ni sahaja yang kita menggunakan garisan bentangan, yang mana kita gunakan dalam kaedah selari. Okey, kita gunakan dalam kaedah selari. Kemudian untuk silinder, kita perlu ada garisan elemen. Ingat garisan elemen kita guna garisan binaan. Jadi garisan dia perlu halus, jangan tekan. Kalau tadi untuk prisma kita guna garisan lipatan. Garisan lipatan kita perlu gunakan garisan objek apabila kita telah kenal pasti bentangan yang telah kita perolehi. Okey, macam tadi adalah prisma penuh. Jadi senang kita nak kenal pasti garisan lipatan dia. Nanti kita tengok lagi contoh-contoh yang lain untuk bongkah-bongkah silinder, prisma, kon. Kita akan tengok nanti apabila ianya telah dipotong. Bila dalam kaedah dipotong, baru kita nampak apa fungsi untuk garisan-garisan dalam lukisan pengorakan. Okey, jadi mari kita cuba lukis untuk bentuk ataupun bongkah silinder. Sama macam prisma. Okey, mula kita buat garisan atas dan bawah. Okey. Sama juga macam tadi, perlu ada garisan kelim di hadapan dulu. Kalau tak ada garisan kelim ni, lepas tu awak terus buat dia punya lukisan pengorakan, jadi dia akan potong markah kat situ. Jadi tak sempurna lah kalau lukisan awak cantik, kemas, tiba-tiba tak perfect. Jadi apa-apa untuk melukis dalam GKT, walau macam mana obses pun kamu perlu berhati-hati, perlu teliti, perlu baca soalan. Jangan cuai. Okey, seboleh-bolehnya jangan cuai. Cuba jawab dalam keadaan yang tenang. Okey, KK kita dah dapat. Okey, apabila bentuk silinder, okey, kalau tadi untuk prisma, kita senang nak bagikan dia punya penjuru tu dengan nombor. Jadi kalau untuk silinder, dia berbentuk bulat dan lengkung. Okey, apa yang perlu kita buat adalah pandangan atas, okey, bulatannya perlu dibahagi kepada 12 bahagian. Okey, perlu dibahagi ke 12 bahagian. 12 bahagian. Macam kita potong kek untuk 12 orang. Jadi macam mana kita nak potong kek tu? Okey, jadi apa yang kamu perlukan adalah pembaris, drawing board, okey, set square 60, 30, 60. Saya minta tolong sangat daripada sekarang praktis menggunakan drawing board, gunakan alatan GKT. Sebab bila awak tak cuba, kamu tak praktiskan, nanti bila dalam SPM,
kamu jadi macam dalam keadaan yang celaru dan keadaan yang kelang kabut. Sebab kamu tak boleh nak kenal pasti macam mana keadaan pembaris kamu, macam mana keadaan drawing board kamu. Bila kamu dalam keadaan 2 tahun dengan drawing board kamu, jadi kamu tahu drawing board kamu tu macam mana. Okey? Lagi satu, dengan menggunakan your drawing board, lukisan kamu tu akan nampak lebih kemas dan juga accurate. Walaupun kamu rasa benda ni tak penting, kamu rasa benda ni bukan jurusan ataupun cita-cita kamu selepas ini, tapi walau macam mana pun kita apabila kita buat sesuatu kerja, kita kena buat dalam keadaan sebaik yang mungkin. Okey, macam mana kita tak suka pun dengan mata pelajaran tersebut, kita perlu buat dengan sebaik yang mungkin. Okey, jadi kita bahagikan dulu pandangan atas ni kepada 12 sebahagian. Okey, gunakan garisan binaan ya, sayang-sayang. Cuba gunakan tangan anda dan pensel dalam keadaan yang lemah lembut. Gitu. Okey. Praktis je, praktis. Cikgu tak reti lah cikgu. Cikgu tak boleh lah cikgu. Apa-apa kita buat, semuanya dalam keadaan yang baru, pengalaman yang baru. Cuba. Cuba dan cuba. Okay, kalau kita tak belajar silap, kita tak tahu kesilapan kita. Okey, KK, macam yang saya cakap, ikut arah jam. Okey, KK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. KK ni adalah 12. Kemudian, unjurkan pandangan atas setiap garisan ke pandangan hadapan. Okey, unjurkan. Okey, KK dah ada. Okey, 1 dan 11 di dalam unjuran yang sama. Unjurkan je turun ke bawah. Okey, 10 dan 2 unjur ke bawah. Okey, 9 dan 3 memang dia berada dekat garisan penengah. Okey, 8 dan 4 unjurkan ke bawah. 7 dan 5 unjurkan ke bawah. Okey, kita dah unjurkan. Jadi ini adalah 6. Ini adalah 7 dan 5. Ini 8 dan 4. 9 dan 3. 10 dan 2. 11 dan 1. Okey, sama macam prisma. Ambil jarak untuk setiap satu dari pandangan atas. Sekejap ya. Okey. KK dah buat. Okey, K ke 1. Okey, ambil 1 bahagian. Okey, tandakan. Kebetulan setiap satu bahagian ni dia adalah sama besar. Jadi kita perlu tandakan sebanyak 12 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan K. Okey, kamu nak tanda kat bawah pun boleh. Tak ada masalah. Kat mana-mana pun sama. Jadi, kamu tandakan je. Kalau kat bawah pun sama. Jadi, buat garisan elemen. Ingat, garisan elemen adalah garisan binaan. Smooth. Lembutkan tanganmu. Okey, jangan tekan kuat-kuat. Kalau boleh selembut tuannya.
Cuba lembutkan tangan. Okey, lembutkan tangan. Ingat ya, K perlu ada di depan dan di belakang. Jadi silinder, kalau kita buka dia memang akan dalam keadaan macam dalam satu keadaan yang petak. Okey, dalam segi 4 tepat. Okey. Jadi silinder ni dia tak ada potongan, jadi dia dalam keadaan yang sempurna. Okey, tanpa potongan. Okey, 1, 2, 3 sampai 11 ni dia adalah garisan elemen. Jadi jangan hitamkan. Hitamkan KK sahaja. Sebab dia adalah di sebelah luar. Okey, bawah ada garisan biru? Ada. Jadi kena hitamkan. Atas ada garisan biru? Ada. Jadi perlu hitamkan. Okey, siap untuk soalan nombor 9. Okey, selamat mencuba.